Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raha Sarasadila binti Ismail. InsyaAllah hari ini saya akan menghuraikan satu artikel yang bertajuk Cabaran Guru dalam Pembinaan Sasiah Murid melalui pembelajaran pendidikan Islam di bawah subjek Sekolah dan Masyarakat. Artikel ini ditulis oleh Tengku Sarina Aini Tengku Kasim, Nur Eliza Muhammad Nur dan Yusmini Muhammad Yusof. Artikel ini diterbitkan pada 1 September 2022. Artikel ini mengandungi pengenalan pembelajaran, kupasan, isu, usaha guru, cabaran dan juga konklusi. Pada tahun 2019, negara kita telah dilanda pandemik COVID-19 yang mana ia telah menyebabkan berlakunya perubahan terhadap sosial, ekonomi dan politik negara, termasuklah juga dalam sistem pendidikan. Kesan daripada pandemik tersebut telah membuka minda masyarakat dan melahirkan perspektif baru terhadap pelaksanaan pendidikan secara maya atau melalui internet. Masyarakat sedar bahawa pembelajaran maya merupakan solusi atau alternatif yang dapat menggantikan kaedah pembelajaran bersemuka yang telah dilaksanakan sejak sekian lama. Akibat daripada pandemik yang melanda juga telah menimbulkan cabaran buat guru termasuklah guru pendidikan Islam kerana berlakunya perubahan dalam sistem pendidikan di mana sesi pembelajaran akan berjalan secara atas talian sepenuhnya. Ini menyebabkan guru perlu berfikir dengan lebih kreatif untuk melaksanakan PDP dalam memenuhi hasrat FPK yang ingin melahirkan murid seimbang dan holistik dari segi pelbagai aspek iaitu emosi, rohani, jasmani dan juga intelek. Sebelum itu, jom kita lihat apa itu pembelajaran. Apakah itu e-learning? E-learning merupakan singkatan dari electronic learning. Merupakan cara baru dalam proses belajar dan mengajar yang menggunakan media elektronik, khususnya internet sebagai sistem pembelajaran. Selain itu, e-learning merupakan satu pembelajaran jarak jauh di samping membolehkan pembelajaran berlangsung secara berterusan tanpa perlu menghadiri kelas. Seterusnya, pengajaran pendidikan Islam ini sering dikaitkan dengan pembinaan sasiah atau akhlak seseorang dan ia menjadi titik tolak buat pengkaji dalam menjalankan kajian ini kerana terdapat kemungkinan akan hilang adab seseorang murid terhadap gurunya. Seperti yang kita sedia maklum, Islam amat menekankan adab berguru dan adab menuntut ilmu. Menurut pengkaji lagi, antara isu lain yang timbul apabila melaksanakan pembelajaran pendidikan Islam ini ialah ruang yang secukupnya untuk berinteraksi kerana subjek pendidikan Islam ini memerlukan interaksi yang maksimum antara guru dan murid dalam membentuk sasiah murid yang sepatutnya diajar secara bersemuka. Dan ia akan berlaku masalah komunikasi di mana murid kurang memberi respon ketika pembelajaran berlangsung dan juga komitmen guru untuk mengawal murid secara atas talian. Oleh yang demikian, kajian ini dijalankan untuk membincangkan bagaimana pelaksanaan pembelajaran pendidikan Islam ini di peringkat sekolah rendah dilaksanakan serta usaha guru dalam membina sasiah murid. Di samping mengupas cabaran serta halangan yang dihadapi oleh para guru pendidikan Islam pada masa kini semasa pelaksanaan PDP secara atas talian. Umumnya, pendidikan bermaksud proses membangunkan manusia ke arah kesempurnaan dari segala aspek. Islam juga sangat mementingkan pendidikan kerana keseimbangan jasmani, emosi, rohani dan intelek tidak dapat dicapai sekiranya pendidikan Islam tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan sempurna. Sebagaimana yang kita ketahui, pembinaan sasiah melalui pendidikan Islam ini
boleh dilihat dalam matlamat pendidikan Islam itu sendiri, iaitu untuk melahirkan individu yang beradab dan berakhlak mulia berdasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah agar dapat menyumbang kepada bangsa dan negara. Oleh itu, tugas guru bukan sahaja menyampaikan ilmu semata-mata. Bahkan, guru juga bertanggungjawab melahirkan murid yang menjadi model insan yang berakhlak dan berilmu. Oleh itu, pembinaan sahsiah murid tidak seharusnya diabaikan walaupun sesi PDP dilaksanakan menggunakan platform yang berbeza. Justeru, para guru hendaklah memanfaatkan penggunaan teknologi atau inovasi baharu dengan semaksimal yang mungkin dalam menyampaikan ilmu pendidikan Islam melalui e-pembelajaran. Selain itu, e-pembelajaran yang dijalankan semasa pandemik COVID-19 turut memberi kesan kepada ibu bapa yang mahu atau tidak mahu terpaksa membantu dalam pembelajaran anak-anak mereka. Oleh yang demikian, para guru perlu mempelajari dan mahir menggunakan teknologi agar e-pembelajaran dapat dijalankan dengan lancar. Guru juga perlu kreatif dalam melaksanakan PDP secara maya agar dapat menarik minat dan kefahaman kepada pelajar agar apabila menggunakan e-pembelajaran. Sebagaimana yang kita ketahui, penggunaan teknologi ini ada kesan positif dan negatifnya yang tersendiri. Ketagihan pada gadget, pengaruh internet yang berbahaya, penyalahgunaan internet secara berleluasa, tiada kawalan yang mengakibatkan kelalaian yang akhirnya mempengaruhi pembentukan sahsiah dan akhlak murid. Walau bagaimanapun, para guru menghadapi beberapa cabaran dan halangan dalam melaksanakan e-pembelajaran dari segi profesionalisme guru dalam mengendalikan platform e-pembelajaran tersebut. Kemudahan prasarana yang tidak mencukupi, tahap pembelajaran kendiri yang rendah di kalangan murid, kekangan masa menjadikan ia sukar untuk mengaplikasikan e-pembelajaran kerana sesetengah topik perlu kepada praktikal dan amali secara langsung atau bersemuka di dalam kelas agar pembelajaran lebih berkesan. Selain itu, e-pembelajaran yang dijalankan semasa pandemik COVID-19 turut memberi kesan kepada ibu bapa yang mahu atau tidak mahu terpaksa membantu dalam pembelajaran anak-anak mereka. Oleh yang demikian, para guru perlu mempelajari dan mahir menggunakan teknologi agar e-pembelajaran dapat dijalankan dengan lancar. Guru juga perlu kreatif dalam melaksanakan PDP secara maya agar dapat menarik minat dan kefahaman kepada pelajar agar apabila menggunakan e-pembelajaran. Kesimpulannya, peranan dan tanggungjawab guru pendidikan Islam sebagai seorang pendidik amat penting dalam membina sahsiah diri murid selain berupaya serta mahir menggunakan media dan teknologi, guru juga perlu sentiasa komited dan bersungguh dalam melaksanakan proses PDP dalam usaha melahirkan murid yang mempunyai sahsiah yang terpuji di samping prestasi akademik yang cemerlang. Sokongan dan bimbingan daripada ibu bapa juga penting agar e-pembelajaran dapat dimanfaatkan sepenuhnya agar dapat menjamin pendidikan yang berkualiti meskipun PDP berjalan secara maya. Oleh itu, kerjasama antara guru dan ibu bapa amatlah diperlukan dalam membentuk kepribadian dan sahsiah murid bertepatan dengan prinsip FPK, iaitu melahirkan generasi yang seimbang dan holistik dari segi emosi, rohani, jasmani dan juga intelek berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Sekian daripada saya. Terima kasih.